好，大家下午好。今天我们又见面了。今天是第8学期最后的一堂课。嗯，觉得时间过得非常快，是吧？一个星期一个星期过得那么快。刚刚结束了一个星期，上一个星期讲被字，那么我们又再见面了。今天呢，我要讲的是关于金作为部首，还有金的来源。那我们一起来看一下，就是从圣经里面的经文开始。现在我们先看从彼得前书第1章第7节。叫你们的信心既被试验，就比那被火试验仍然能坏的金子更显宝贵，可以在耶稣基督显现的时候得着称赞、荣耀、尊贵。在这里，这个能坏的金子，如果在印尼语的圣经里面呢，就写成 emas yang fana。好，我们再看第二段经文，彼得前书3章第3到4节，你们不要以外面的辫头发、戴金饰、穿美衣为装饰，只要以里面存着长久、温柔、安静的心为装饰，这在神面前是极宝贵的。啊，在这里，这个金饰 perhiasan emas，大家都肯定，我相信大家都知道这个金的意思，就是一个很珍贵的、很贵重的一个物品，是吧？那么，如果我们来看这个经文呢，就是比这个还更珍贵的，就是我们可以活在基督里面，是吧？好的，那我们来看现在它的来源。这个金是汉语常用字，jadi aksara jin ini dia merupakan aksara yang sering digunakan, frekuensinya itu sering。最早见于金文，jadi dia pertama kali ditemukan aksara jin ini pada saat jenis huruf Jinwen. Jinwen itu jenis huruf yang terukir pada alat-alat atau benda perunggu. Jin 本意为赤金, jadi makna awalnya itu Jin adalah emas murni, Ji Hong yaitu juga tembaga, Yin Shen wei Jin Shu Zong Cheng. Kemudian maknanya meluas menjadi istilah umum untuk golongan logam. 后词义缩小指黄金, kemudian maknanya menyempit lagi dan menunjukkan bahwa jin ini adalah huang jin. Jadi maknanya kemudian menyempit, jadi berarti emas. 好，这个金在古代又做货币用。Kemudian pada zaman dahulu, jin ini dipakai sebagai alat penukar atau juga yang kita kenal sebagai uang. 故又引申为货币. Maka dari itu maknanya jadi dia dari yang tadinya emas meluas menjadi uang atau mata uang. 黄金在自然界储量稀少. Jadi kalau dibilang emas ini di alam, ya kalau 储量 itu cadangan, di alam yang bisa kita
kita gali itu si shao, sangat sedikit. Wu you zhi gao gui, gui zhong zhi wu deng. Maka dari itu emas ini dia juga menunjukkan, jadi jin ini menunjukkan benda yang istimewa, benda yang berharga. 好，这个就是金字的来源。Jadi ini asal mula aksara jin. Nah, 我们现在来看它的演变。Nah, kita lihat perubahan aksaranya dari Jinwen jenis huruf yang pertama kali ditemukan sampai yang Kaishu jenis huruf yang sekarang kita pakai. 最早的金文字形像两块金属锭. Waktu awal itu huruf Jin yang ditemukan bentuknya seperti dua bongkah emas. 就这个两块金属锭。后来在旁边加上了干锅形, kemudian di sampingnya itu ditambahkan karakter yang bentuknya itu seperti cawan lebur. Jadi kalau emas itu mau dibentuk sesuatu itu kan dileburkan dulu. Nah, jadi di sampingnya itu ditambahkan karakter yang menyerupai cawan leburnya. 所以就后来就变成这样的形了，表示熔炼金属 yang menunjukkan ditambahkan sara yang bentuknya seperti cawan lebur itu untuk menunjukkan sebuah logam itu atau emas tersebut itu dileburkan. 来指黄金, kemudian jadinya huruf ini yang menunjukkan emas. Arti kata arti daripada huruf ini menunjukkan emas. 好，小篆是这个，隶书变成这样，然后呢，楷书就是现在我们用的金字是这样的。好，这个就是金字的演变。那么现在我们来看它的功能。Sekarang kita lihat fungsinya. 作为结构变体构成会意字啊，fungsinya itu dia bisa berupa varian yang menunjukkan struktur 结构, jadi susunannya gitu. 构成会意字 dan dia bisa menjadikan sebuah huruf baru yang memiliki makna sendiri. 如果这个呢，它的字呢，就还是这样的字，这个金字，但是它的位置 posisinya 可以有的是在下面，有的是在上面，但是在上面的很少。Jadi dia ada yang posisinya itu jin ini sebagai salah satu komponen di bagian atas. Tapi itu sangat jarang, sangat sedikit. 比较多的是在下面的. Jadi yang banyak itu yang ada di bawah posisinya. 比如说这个读成赞，赞，这个是一个动词。Huruf zan ini dia jenis katanya adalah kata kerja. Kalau di atas batu, ya artinya dia memahat zan. 如果是在金属上面呢，kalau di atas logam atau di atas benda emas atau perak itu artinya mengukir. 就这个不同的这个意思，它读赞。好，现在我们来看作为功能，这个功能变体 varian untuk fungsi 充当形旁 dan dia sebagai fungsinya itu sebagai penanda bentuk. Nah, dibagi menjadi
第一个表示金或金属，menunjukkan dia golongan dari golongan atau kategori logam。比如说这个物，这个物的意思呢是，如果看《说文解字》呢，它解释为白金。Kalau lihat di kamus 说文解字, itu artinya logam yang berwarna putih. Kalau lihat di 现代汉语词典呢是白铜, jadi tembaga putih 这个物，然后这个读成条，条 ini artinya sama dengan 铁, artinya sama dengan besi, 条，jadi dia golongan logam。啊，第二个呢是表示金属器具或金属制品，benda-benda atau peralatan yang terbuat daripada logam atau juga peralatan yang memang dia jenisnya itu peralatan dari logam。比如说这个支，这个支呢，如果看词典的话，它是只找到一个词支批，这个支批是短斧的意思，短斧。Jadi kapak yang pendek sebutannya 支批，这个支。然后这个谋，kalau mau ini 它有两个意思。第一个呢是打仗的时候，军人在头上戴上的那个头盔。Jadi dia kalau istilahnya apa ketopong ya, ketopong gitu, mau。那如果是指这个器具的话，或者金属制品，kalau yang menunjukkan peralatan，大家可以搜索一下。Kalau ketik ini aja di Google，mau keluarnya itu ya dia seperti panci。它的作用呢是相当于锅，jadi seperti wajan atau seperti panci， itu mau。然后这个撇，这个撇呢是插头。Kalau yang sekarang itu kan colokan misalnya colokan listrik gitu ya, steker 插头。那这个呢，它的插头筋呢就是呃它的尖段啊，ujungnya itu ujungnya terbuat dari logam. Pak ikut zoom. Jadi tajam dan terbuat dari logam。还有这个最后一个呢是凿，这个凿呢，现在如果看的话就没有下面这个金字了，凿字，凿字 alat untuk memahat， jadi alat pahat， 这个凿就是这个字。好，那我们看现在第三个分类，表示与金属器具有关。Jadi yang berhubungan dengan peralatan logam。这个读穷，穷就好像贫穷的那个穷，穷 bacanya穷。那它的意思呢？它的意思呢，只是书面语的。Jadi ini huruf yang dipakai secara tertulis biasanya gitu ya, jadi jarang dipakai secara lisan。它就是斧子上安柄的孔。Jadi dia ciong ini artinya adalah lubang yang untuk pasang pegangannya kapak. Sebutannya ciong. Jadi maksudnya hal yang berhubungan dengan 金属器具 gitu ya. Ini ciong。然后呢，第四个呢是表示坚硬
因为什么呢？因为金属质地坚硬，所以戒指坚硬。Fungsinya itu bisa menunjukkan sebagai arti keras. Karena logam itu memang karakternya keras. Jadi bukan sesuatu benda yang punya karakternya lembek. Dia keras. Maka dipinjamlah artinya ini, maknanya untuk menunjukkan jianying. 比如说这个尖表示金属质地的特性。尖 ini bisa menunjukkan bahwa benda kategori logam ini memang karakter khususnya itu adalah keras. 就是这个字 huruf ini 尖。那么这个尖的意思呢，它就是收割的时候收割核碎的那个刀。尖 ini kalau lihat di kamus dia ada arti pisau yang untuk memanen bulir gandum，就是这个尖。然后另外一个意思是坚硬的铁，besi yang keras juga hurufnya 尖 ini。好，这就是金，我们可以说是金字底的功能。Jadi kalau dia ada di bawah, biasanya kita sebutnya 金字底，底 itu kan di dasar ya， 金字底的这个功能。那么我们现在接下来看金字旁的功能。金金如果用作左边部首时，如果kalau misalnya dipakai sebagai radikal dan dia posisinya adalah di sebelah kiri，就偏旁化作这个。Jadi dia berubah bentuknya menjadi ini，又简化作这个。Kalau yang simpelnya disederhanakan menjadi ini。jadi kalau 繁体字，大家可以看到这个，简体字的呢是这个金字旁。jadi lebih simple guratannya。好，我们来看它的功能。作为结构变体构成会意字jadi dia juga punya variannya sebagai penunjuk, maksudnya dari struktur, kategori struktur, dan dia membentuk huruf yang bermakna baru。比如说这个招，这个招呢，它就是多用于人名。jadi huruf 招 ini mungkin banyak yang连中国人都就是中国人有时候他在打字呢找不到这个字招。jadi huruf 招 ini 它是多用于人名，biasanya dipakai untuk nama orang。这个招它的含义呢是勉励、鼓励。jadi 招 ini arti yang sekarang itu dia artinya memberi semangat， memberi semangat。多用于人名，biasanya dipakai di nama orang。那我妈妈她姐妹就是用这个来排的，就是她第三个字，她的名字呢后面是这个招，姐妹全部都是什么什么招，什么招什么招，就是这个招。我备课的时候呢，我才知道哦，原来我妈妈的名字呢，它的含义是那么好，勉励就是鼓励别人的意思。这个招好，然后这个呢，大家就肯定知道了，这个是零 segala sesuatu yang maksudnya bentuknya seperti lonceng dan dia juga artinya juga lonceng atau bel ling. Nah, ini yang termasuk kategori huruf baru yang memiliki makna sendiri。那作为功能变体这个功能变体呢，varian yang dia maknanya itu di fungsinya gitu ya. Jadi bukan hurufnya sendiri punya arti ini, tapi di fungsinya. Cungtang xingpang dan dia sebagai jin ini sebagai penanda makna atau juga lei hua fuhao
penggolong, simbol sebagai penggolong, sebagai kategori apa? Nah,第一个表示金之属或金属，jadi menunjukkan golongannya atau penanda maknanya ini kategori logam. 比如说这个铅啊，大家也知道了，铅笔是吧？铅 graphit ya atau timah hitam ya，就铅呀timah hitam 啊，这个铜呢，有人说就是ada yang bilangnya tembaga，ada yang bilangnya juga perunggu gitu ya tembaga。如果在词典印尼词典的话，它写的是 tembaga。然后这个铁 besi，那这后面两个呢，这个是化学的元素 unsur kimia，所以我就不多说了。这个是钨，这个是钼，啊，dia unsur kimia。unsur kimia yang memang maksudnya dia menunjukkan logam。然后我们看第二个，表示金属器具或制品之属。Nah, kalau ini menunjukkan alat-alat memang dia logam atau yang terbuat dari logam. Bagiannya gitu ya, jadi dia mengandung logam, benda-benda yang terbuat dari logam. 比如说这个钗，大家肯定如果看那古装戏呢，肯定经常会听到这个钗，金钗ya. Jadi biasanya orang bilangnya tusuk konde gitu ya. Kalau di kampung situ jepit rambut, cincai, jepit rambut emas gitu ya. Kalau cai sendiri jepit rambut atau ya tusuk konde gitu yang biasanya di sini gitu ya. Kalau kalau 娘娘们，那还有就是古装戏了，古装戏肯定有这个很多钗。然后这个方它也是有那个化学元素，ini juga unsur kimia，但是呢它有另外一个意思。啊，它的另外一个意思呢是，就好像盛酒的一个东西。jadi dia sebuah tempat untuk untuk diisi arak，就这个方。然后它的口呢是方的，jadi dia mulut daripada tempat tersebut itu kalau misalnya dia dibilangnya guci arak，mulutnya itu dia gitu，方就这个，jadi berbentuk persegi gitu ya。啊，然后这个针 jarum，这个锄张棍，锄呀，alat 张棍。然后表示与金属器具或制品有关的行为。Kalau ini berarti kegiatannya atau tingkah laku yang berhubungan dengan benda yang dipakainya itu yang berhubungan atau terbuat dari logam, gitu mengandung logam. 比如说什么呢？钓，这个钓鱼的钓ya kailnya itu kan logam ya，就是这个钓。好的，那我们来看这个表示与金属有关的行为或现象。Kalau ini sikap tingkah laku atau juga gejala yang berhubungan dengan benda yang mengandung logam。比如说这个消，当然我们知道的这个消字呢是，一般是销售的那个意思吧。jadi jual beli。那等一下我们在下一页，我们来看一看这个消字到底是什么意思，有一些都含有什么意思。好，然后这个硕呢，它有两个意思呢。这个硕，我们现在来看吧。这个硕呢，第一个意思呢是书面语，表示融化。jadi artinya itu
melebur atau apa ya? Kalau runghua itu kita juga bisa ngomongnya kalau ya, kalau bukan emas itu kan kita bisa ngomongnya mencair gitu ya. Nah, 就是这个融化 melebur kalau emas ya. 融化这个硕呢有融化的那个意思，但是是书面语，tapi juga dia dipakainya sebagai secara tertulis. Nah, 融化。那我们在这里呢，学一学这个成语，这个硕，硕石流金，硕石，石头的石，硕石流金。好，这个硕石流金的意思呢，是形容天气极热，极这个非常，形容天气非常热。Jadi emas pun bisa mencair gitu ya karena saking panasnya gitu. Jadi 今天天气硕石流金，jadi bisa dipakainya seperti itu ya成语nya. 今天天气硕石流金，jadi panas gitu ya，非常热啊。然后另外一个意思呢，众口众口铄众口铄金，众口铄金啊。这个呢是众口呢，表示呢很多人说，很多人说话，众口，众人的众，众口。这个重口一词呢，可以使金属融化。Jadi maksudnya bisa bikin emas aja melebur gitu. Karena saking banyak orang ngomong gitu ya. Nah, 这个呢原来就是原来的意思呢，这个众口铄金的意思是形容舆论的力量大。Jadi omongan daripada masyarakat atau maksudnya orang banyak itu kuat sekali gitu ya kalau dibilang. Jadi bisa sampai yang namanya yang benar aja bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar gitu. 就这个成语的意思。后来呢，就形容人多嘴杂。Orang kalau banyak pendapatnya bisa banyak juga gitu. 人多嘴杂 bisa macam-macam gitu. 人多嘴杂 能混淆是非. Jadi kadang-kadang bisa mencampur baurkan yang benar dan yang salah. 所以小心，就是如果我们看到了一些新闻我们要注意一下这个是否众口铄金。Ya, hati-hati. Jadi kita harus lihat dulu apakah ini adalah eh, ya kalau sekarang bilangnya hoax atau bukan gitu ya. Jadi harus dilihat dulu, jangan sampai ya 众口铄金 bisa jadi sebuah kenyataan yang sudah campur baur kebenaran dan yang tidak benar juga gitu ya. 啊，这个就是第一个意思，这个硕。然后第二个意思呢，它是跟闪烁的那个烁，就是火字旁是一样的意思。这个烁，闪烁就是光亮的样子。Jadi artinya berkilauan. So ini juga yang arti yang kedua, dia sama dengan huruf so yang kirinya itu radikalnya api. So, 闪烁, jadi berkelap-kelip atau berkilauan. 闪烁，繁星硕硕，繁星硕硕就是这个硕 yang ini 繁星硕硕 jadi begitu banyak bintang berkelap-kelip ya gemerlapan berkilauan 繁星硕硕。好的，然后我们看这个第三个这个字呢是断，断呢它的意思就是 menempa，就那个锻炼的锻 menempa。然后这个修，这个修呢是生锈，锈 yang artinya karat. Jadi memang gejala yang ada logamnya gitu ya, karat. Terus kalau menempa ya menempa biasanya menempa logam. 啊，就是这个
这以上呢就是它的功能。那下一页我们来看哦，还有一个哦，对对对，还有一个，抱歉，就是表示与金属器具有关的事物或现象。Nah, kalau ini bendanya atau gejalanya yang berhubungan dengan alat-alat yang mengandung logam. 比如说风，这个风 itu bisa berarti mata pedang. Jadi bagian yang tajamnya, bagian depannya. 风也可以说是先锋 kalau untuk barisan militer itu 先锋 itu berarti barisan yang paling depan. 先锋。然后这个锐呢，它的意思也是很尖的那个尖锐，artinya tajam 锐。还有可以，它第二个意思呢，可以是 semangat juang yang tinggi，semangat juang yang tinggi。啊，那么我们就继续看这个"锐"字，先看这个"锐"字，这个"锐"字，这个有在聊天区有写"锐不可当"，对，"锐不可当"，jadi nggak bisa。Ray itu jadi dia tajam sekali, kuat sekali, nggak bisa dilawan. Ray 不可当。一般可以形容就是一个，比如说比赛的时候吧，比赛或者是战争的时候，锐不可当，形容他的那个来势凶猛，不可阻挡，锐不可当。然后这个锐利呀，敏锐啊，它也有这个敏锐的意思。敏锐呢，jadi tajam atau sensitif。比如说，哎，你的嗅觉很敏锐，daya untuk maksudnya daya ciumnya sangat tajam。所以它哎一闻到香水的那个味道呢，哎，我知道这个是什么牌子，然后呢，这个是什么类型的什么号的那个香水，就是它的嗅觉敏锐、听觉敏锐、目光敏锐呀，bisa dipakai 敏锐 itu seperti itu，尖锐、lancip atau runcing。好的，然后呢是可以说是锐气，锐气都semangat atau gairah untuk maju，锐气，锐气十足，可以这样说，锐气十足。也有一个成语是养精蓄锐，养精蓄锐，养足了精神，积蓄了力量。Jadi maksudnya memelihara, mengumpulkan semangat gitu ya, yang Jing Xu Rui untuk ya maju, untuk bertindak maju ya, 这个锐。好，然后呢是集聚，这个集聚呢就是是一个现象，jadi gejala 集聚 itu seperti yang cepat atau mendadak. Jadi kalau misalnya satu kejadian itu dia bisa yang cepat sekali perubahannya. 比如说锐减，锐减 mendadak atau cepat sekali berkurang，锐减就是急剧的减少或下降。那举一个例子，就是进入了冬季，景点游客锐减。Jadi kalau udah masuk musimnya dingin, musim dingin, biasanya tempat wisata yang ya yang alam-alam terbuka itu jumlahnya bisa turun drastis gitu ya. Beda dengan kalau lagi musimnya 秋天啦、春天那样的，夏天，就是这个例子，可以说就是急剧 yang artinya 锐减。Jadi mendadak menurun itu bisa untuk
mengungkapkan kejadian seperti ini.好，然后如果是古代汉语呢，它有两个读音。Kalau di 古代汉语dia ada dua cara baca. Dua cara baca, yang satu itu 对，对，对 jadi dia seperti ijung bingqi, jenis senjata, salah satu jenis senjata 呀，就是对。那如果是在古代汉语呢，现在没有的意思呢是，如果是在现代汉语是急剧，artinya maksudnya mendadak。那现在呢是在，如果是在古代汉语呢是表示稀小，itu udah nggak ada di 现代汉语，yang artinya jadi sedikit 稀小，很少。然后呢是精兵、精锐的部队，pasukan elit atau pasukan yang terpilih，在古代汉语这个锐也有这个意思，精兵、精锐的部队。还有一个是精明的意思，artinya cerdik，精明的意思。好的，我们现在再看另外一个字，刚才的这个“消”，这个“消”字，这个“消”字，那它第一个意思呢是融化金属 melebur atau mencairkan logam，消。然后第二个意思呢，它有除去、解除的意思，bisa artinya menghapus atau membatalkan，消。比如说撤销，撤销今年的计划吧，撤销。还有一个消失的意思，消失itu seperti lenyap ya，销声，销声匿迹，销声匿迹，销声。Jadi maksudnya dia suaranya nggak ada, diam dan niji dia apa tidak muncul di muka umum, jadi menghilang dari muka umum gitu. 销声匿迹。好，然后第四个意思呢是销售，销售，menjual atau memasarkan。哦，我今天一天销了不少货。Hari ini saya udah banyak sekali menjual atau memasarkan barang-barang，呀，销售不少，销售了不少货，atau 销了不少货呀，销售。好，然后第五个意思呢是消费，membelanjakan atau mengeluarkan，消费，开销，pengeluaran，开销。好，第六个意思呢是姓，姓，这个是它第一个，第一个，第一个消的意思，它还有第二类的意思。第二个意思呢，一个是消子，那ini artinya baut，消子 juga dari logam，所以呢，它就是金字旁消。然后第二个呢是动词插上消子，插上消子，消子。Jadi memasang, menancapkan baut itu juga artinya pakai kata 消 ini，消啊，这个就是消字的意思。我们来看这个经常说的，但是原来它含有很多意思的。我们来看一下这个铁，铁字，铁。第一个意思当然是金属的元素，ya dia ada unsur logam，ya unsur logam，unsur besi 铁。然后第二个意思呢是指刀枪等等，jadi dia menunjukkan senjata，menunjukkan senjata，手无寸铁，我们都是手无寸铁，kita sama sekali nggak punya senjata，kita bertangan kosong，手无寸铁。
这个。然后第三个意思，形容坚硬、坚强、牢固。Jadi dia bisa berarti tie ini artinya kuat, 坚强 itu bisa berarti gigih ya, 牢固 ya kuat atau teguh. 他俩关系很铁，bisa gitu ngomongnya. Jadi tie ini bisa artikan kuat, 关系很铁，hubungannya sangat kuat gitu ya. 他俩关系很铁，然后也可以说你是一个铁汉子，铁汉子，jadi orang yang kuat gitu ya, orang yang teguh, 铁汉子。也可以第四个意思呢，可以是形容精锐、强暴。Kalau 强暴 itu yang maksudnya dia ya kejam ya. Jadi dia kuat karena kuat gitu ya. 他铁了心要干这个事。Jadi maksudnya kadang-kadang kalau 铁了心 itu bisa dua arti. Bisa yang namanya dia meneguhkan hati untuk melakukan sesuatu atau juga memang 就好像铁石心肠 gitu ya. Jadi hatinya itu udah ya kayak kayak besi gitu ya, kayak kuat gitu, sangat kuat gitu. 就觉得形容这个强暴呀。好，然后第五个呢，形容确定不移。Jadi tie ini juga mengandung arti tidak bisa diubah. Jadi dia teguh, kokoh, tidak dapat disangkal lagi. 铁证如山，铁证如山. Buktinya itu udah yang nyata-nyata seperti itu kenyataannya. Udah segunung lagi, maksudnya yang nggak bisa diubah lagi. 铁证如山，或者说这件事情呢是铁定，jadi udah pasti, sudah pasti, 就是这个铁。然后第六个呢，形容表情严肃。Untuk mengungkapkan ekspresi wajah yang serius, 表情严肃。大家可能听过包青天吧？Judge Bao，包青天铁面无私，铁面无私。Jadi dia wajahnya itu kan ya bukan wajahnya besi, tapi 铁面 itu jadi wajahnya serius, 无私, dia nggak pernah yang pilih-pilih. Jadi dia sangat adil. 铁面无私, nggak ada urusan urusan pribadi nggak pernah dibawa-bawa. Jadi nggak pernah menyangkutkan, ya pokoknya dia adil. Lihat bukti. 就这个脸，没有一丝笑脸。他铁着个脸，铁着，铁着个脸，不是这个这个那个的这，铁着脸。他铁着脸，没有一丝笑容. Wajahnya itu serius sekali ya, nggak ada senyum sedikit pun. 还有呢，第七个意思呢是姓，ya untuk marga， 铁，姓铁，这个铁。好，我们现在到下一页，就是关于成语。这个成语呢，我选的第一个讲的就是这个。但是如果从字面的那个意思就已经看到了金玉良言。金玉良言，良言就是比喻可贵而有价值的劝告。老师们所说的话都是金玉良言，对我很有帮助。金玉良言, jadi teguran atau nasihat yang maksudnya sangat berharga seperti yaitu emas, permata gitu ya. 金玉良言，良就是良好嘛，好的意思。金玉良言。
然后呢，我们来看这个一诺千金。我想说，林老师就是这个一诺千金，他所说出来的话呢，就一定会算数，说话算话，就是一诺千金。所以呢，我们也要向他学习，就是说出来的话呢，就是要一诺千金。Jadi perkataan yang dikeluarkan atau janji yang dikeluarkan itu ya ditepati. 说话算话，呀，就一诺千金。好，然后呢，我们来看这个金光四射。金光四射，金的光线，jadi maksudnya dia sinarnya gitu ya. 四射，射 itu seperti maksudnya memancarnya itu ke 四射, ya empat penjuru bisa berarti itu artinya segala penjuru. Jadi terang sekali gitu ya cahayanya. 就光辉灿烂的样子，光辉灿烂，光辉灿烂 ya artinya juga sama berkilau, cemerlang, gemerlapan gitu ya ke segala penjuru. Jadi semua bisa lihat gitu ya, 金光四射。那这个我举一个例子呢，就是金光四射的水晶灯 lampu kristal yang bisa mengeluarkan sinarnya itu ke segala penjuru, 把整个大厅照得灿烂辉煌, menjadikan gedung aula ini terang benderang dan sangat indah. 金光四射的灯，或者是水晶灯，把整个大厅照得灿烂辉煌. Ya, kalau udah 辉煌 itu ya gemerlap gitu ya. Jadi kebayang satu aula yang dengan lampu kristal yang 金光四射, sangat terang, sangat indah. 就这个成语。好，现在呢，我们来看这个金榜题名。金榜呢是古代的时候考科举，考科举jadi zaman dulu itu ada 科举考试, ujian, ujiannya itu disebutnya kalau bahasa Indonesia ujian kerajaan. Jadi semua orang itu boleh ikut ujian, berharap itu bisa dapat posisi gitu ya, jabatan sebagai pejabat di kerajaan. Jadi sebutannya itu kalau misalnya daftar nama yang masuk, yang lolos ujian itu 金榜，金榜。提名呢是你的名字就把它写上去, jadi maksudnya 写上你的名字了, 提名. Jadi 提名 itu namanya itu tertulis di 金榜 itu, gitu ya, di daftar榜 tersebut, di daftar tersebut. 金榜提名，就好像现在昨天是第一天，中国第一天高考, jadi ujian kayak USM gitu ya, USM. 那在电视台的那个播放员呢，他说祝大家金榜题名. Jadi mengucapkan selamat, semoga 金榜 题名 itu berarti terpilih di di ya di tempat di universitas yang kalian tulis gitu, yang kita tulis gitu di daftar formulir pendaftarannya. 金榜题名，我要为了金榜题名奋斗，争取考上名牌大学。Jadi 金榜 题名 itu maksudnya dia terpilih. Jadi lolos ujian lah kalau dibilang 金提名 gitu ya. 金榜 题名. 好，最后吧，最后一个这个火眼金睛，火眼金睛，它就是形容人的眼睛非常锐利。Jadi dia untuk mengungkapkan, wah matanya itu tajam. Tajamnya itu maksudnya bukan kalau lagi marah gitu ya, lihat orang tatapannya tajam bukan. Tetapi dia matanya itu kayak bisa
能够看穿事物的真相，bisa yang nembus gitu. Jadi maksudnya bisa lihat uh, kebenaran gitu. Kebenaran di balik kalau orang lihat tuh cuma 这个火眼金睛呢，它是来源于神话故事. Jadi dia awalnya itu dari sebuah cerita 《西游记》, cerita dari perjalanan ke barat, perjalanan mengambil kitab ke barat, ya Sun Wukong. Nah, 这个唐僧的三位弟子呢，他的弟子，jadi murid-muridnya itu dia punya keahlian untuk 火眼金睛 的功能. Jadi dia punya keahlian untuk bisa melihat sesuatu itu di luar orang pada umumnya. Nah, 这个火眼金睛是怎么用呢？Jadi sekarang kalau dipakai itu untuk 这个，我举一个例子，大家就肯定明白了。Saya kasih satu contoh kalimat, semua pasti langsung bisa pakai. 老师的火眼金睛总能发现我们作业的错误。老师的火眼金睛. Jadi kalau 火眼金睛 arti sebenarnya kan yang tadi kemampuan untuk bisa lihat gitu ya, kayak menembus sesuatu yang maksudnya orang lain nggak bisa lihat. Tapi kalau dibilang untuk ini 老师的眼睛就是老师是有火眼金睛的那个功能能力，jadi dia punya kemampuannya itu kalau lihat langsung bisa lihat mana salahnya gitu kalau PR murid gitu ya, PR siswa. 就形容人的眼睛非常锐利，老师的火眼金睛总能发现我们的作业，我们作业的错误在哪里，jadi bisa langsung kelihatan gitu ya, aduh salahnya di mana gitu. 哇，我真的很希望，如果我每次教书都有一颗火眼金睛的这个能力，多好啊！就是如果学生作弊是吧？还有学生如果他嗯做作业不是那么怎么说呢？就是随便做的，哎，我都能看得出来，哇，这个能力多好啊，是吧？好的，那我就今天的课就讲到这个，最后是火眼金睛，希望大家也能够就是在大家的工作的领域方面也有一颗这个火眼金睛的能力。